أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Pertama sekali nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang keduanya radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Terima kasih pada pengurusi saudara Azim, Tuan Imam serta seluruh jawatan kuasa, para pegawai masjid, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sampai pukul apa? Sampai pukul apa ni? 1. Lama sangat. Oh, sejam boleh. Ramai ni kalau kena tangkap ramai ni. Kalau kena saman pun banyak kan ni. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita nak mendengar satu kisah yang kalaupun kita tak masuk di dalam tempat itu, kita tetap akan melihat tempat itu. Setelah kita semua dibangkitkan, ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, semua akan berjalan menuju ke sebuah tempat yang sangat jauh dan sangat luas. Nama tempat itu ialah Mahsyar. Mahsyar sendiri bermaksud tempat berhimpun. Malam ni bukan tajuk Mahsyar. Malam ni satu tajuk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta berlindung dengan Allah daripada tempat itu, iaitu neraka. Selepas baca tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid, Nabi akan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Berapa orang baca tadi mayang Isya lepas tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid. Doa itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang paling celaka dan paling rugi, paling menyakitkan untuk seseorang duduk walaupun sehari, sebab sehari menyamai dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari akhirat nak habis sehari itu sama dengan 1000 tahun. Nak habis sehari dalam neraka sama dengan 1000 tahun. Lama tuan-tuan. Kita merdeka 60 pun berasa lama dah. Merdeka 60 pun berasa lama dah.
duduk di akhirat, sehari di akhirat sama dengan panjang di dunia ni 1000 tahun. Tuan-tuan bayangkan apabila Allah menentukan kepada seseorang, contoh habis ditimbang amalannya, lalu Allah Ta'ala pun kata, kamu ahli neraka, kamu duduk sehari saja. Kita kata lega sehari. Bukan boleh lega lagi, sebab sehari di sana sama dengan 1000. Allah bukan menyuruh kita duduk di tengah padang pasir 1000 tahun, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengarahkan pesalah dan pendosa untuk duduk di dalam neraka wal-iyadzu billah selama 1000 tahun kalau sehari. Maka Nabi berdoa setiap hari dengan doa yang tidak dilakukan oleh umat baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah yang dimatikan oleh umat baginda. Lepas tahiyat akhir, pakat tak baca pun doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Mulai esok, setiap kali solat, lepas tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid, sebelum bagi salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wahai Allah, aku berlindung denganmu daripada azab neraka Jahannam. Kemudian yang kedua, selepas subuh, Nabi akan menyebutkan di antara wirid selepas solat, diselitkan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, sebanyak 7 kali. Pagi Nabi baca 7 kali, petang Nabi baca 7 kali. Jadi para ulama letak 7 kali itu lepas semayang subuh pada waktu pagi. Kalau pada waktu petang, kita masukkan 7 kali Allahumma ajirni minan nar, jauhkanlah aku daripada neraka, selepas semayang maghrib di celah-celah wirid, di celah-celah wirid. Isyak, zuhur, asar tak ada yang tu. Maka berkatalah neraka Jahannam, ya Allah, jauhkanlah fulan bin fulan daripada aku, kerana beliau telah berdoa ketika beliau hidup di dunia, iaitulah ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab neraka Jahannam. Setiap hari manusia ataupun umat Nabi Muhammad berdoa, maka saban hari itulah disebut neraka Jahannam, bertutur neraka Jahannam, hal min mazid, apakah ada lagi yang akan dicampakkan ke dalam tubuhku? Berkata dan bertutur neraka Jahannam, wahai Allah, jauhkanlah fulanah bintu fulan, jauhkanlah fulan bin fulan yang sedang berdoa ketika mana dia hidup, wahai Allah, hindarkanlah kami daripada azab neraka Jahannam. Yang kedua, kemudian kita pun berdirilah seorang demi seorang, dipanggil manusia yang pertama untuk ditimbang, namanya Nuh alaihi salam. Sebelum dia dipanggil terlebih dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan satu kumpulan daripada umat Nabi Muhammad yang mendapat keistimewaan lebih daripada nabi-nabi dan rasul-rasul, iaitulah ini cerita mahsyar ni, tapi dia berkait dengan neraka lah, berkait dengan neraka. Kumpulan yang dipanggil oleh Allah sebelum Nabi Nuh dipanggil, kumpulan itu ialah mereka yang masuk ke dalam syurga tanpa ditimbang, tanpa dibuka buku amalan, tak timbang, tak selidik, tak proses buku amalan. Allah Ta'ala panggil, mana dia umat Muhammad yang akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa ditimbang, tanpa diazab, sila tampil ke hadapan. Lalu berpaling-palinglah para nabi dan rasul
melihat umat Muhammad yang tidak dibuka buku amalan mereka, ketahuilah wahai umat Muhammad, hanya kalian yang diberikan kemewahan dan kelebihan tersebut, sehinggakan kelebihan tersebut tidak diberikan kepada mana-mana nabi dan rasul. Mulianya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah panggil, mai ke depan, bilangan mereka 70,000 orang dan kemungkinan ditambah lagi. No, panggil pi ke depan, terus masuk syurga. Buku tak buka dah, buku amalan tak buka dah. Waktu tu kita di mahsyar besar hak malam ni lah. Ni malam ni hak 160 cm, 168, 172. Tinggi mana hidup di dunia, tinggi itulah bangkit di mahsyar. Warna apa dulu hidup di dunia, warna itulah bangkit di mahsyar. Berapa kilo dulu, berapa kilogram tubuh badan hidup di dunia, dengan kilogram itulah bangun di mahsyar. La haula wa la quwwata illa billah. Itulah kehidupan mahsyar yang begitu lama. Lama tak lama, hari ini 2020 ada 7 bilion orang yang sedang hidup, bukan yang mati ni. Hari ini 2020 ada 7 bilion manusia. 7 bilion tu kalau berdiri di satu tanah padang, padang mana yang celuih? Hari ini boleh hentam bahasa Kedah insya-Allah. Selalu saya nak sebut celus kan, duduk di luar. Hari ni dalam Kedah senang sikit. Cari padang mana yang celuih nak letak 7 bilion. Tak ada padang yang muat, kecualilah bumi ini dihamparkan oleh Allah, letak 7 bilion. Yang tu baru hak hidup 2020 tuan-tuan. Belum lagi 100 tahun ke belakang, belum lagi 200 tahun ke belakang, belum lagi 300 tahun ke belakang. Hasbunallah ni'mal wakil. Ni'mal wakil. Maka ditimbang. Habis ditimbang, saya skip cerita mahsyar. Mahsyar cerita dia panjang. AJK pilih tajuk neraka kan. Kalau tajuk mahsyar balik 4,5. Lah baru 9. Subhanallah. Neraka tak panjang sangat, 3 jam saja. Tapi sebab ramai, kita buat sejam je lah. Ramai. Subhanallah. Habis timbang, nama kita dipanggil. Nama hak mana ustaz? Nama hak mak dengan ayah bagi di dunia ni. Sebab tu nak buh nama pilih elok-elok. Jangan seronok duk bubuh kirana, kirara, aridi apa ni hak pelik-pelik ni. Bahasa Arab pun tak, bahasa Melayu pun tak. Pi tanya orang Cina kata tak tahu bahasa apa tahu. Mak pak hak boh tu pun dia pun tak tahu. Inggeris pun tak, Itali pun tak. Punya seronok nak nama moden. Kalian akan dipanggil dengan nama yang dinamakan di atas muka bumi beserta nama bapa kalian. Seronok tak nama sama dengan Presiden syurga Muhammad? Nama sama dengan manusia kedua yang termulia dalam syurga, Ibrahim. Nama sama dengan presiden wanita syurga, Khadijah bintu Khuwailid, Khadijah ataupun Maryam. Orang geli nak buh nama Maryam, nama Khadijah, dia kata kampungnya. Nak boleh bandang berapa tahun? Nak boleh 70 tahun, 1000 tahun nama bandang. Kalau seorang timbang amalan seorang sehari seorang, 7 bilion hari diperlukan untuk 7 bilion orang. Sepanjang tu nama kita apa? Sepanjang tu nama kamu apa? Subhanallah.
Sebab tu yang berakal, yang ada ilmu agama, namakan anak dengan nama-nama yang barakah, nama para nabi, nama para rasul. Kemudian satu orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malaikat yang panggil. Setiap orang akan dipanggil sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tak kena panggil terus masuk syurga, pergi ke Telaga Kautsar. Hak tadi yang saya cerita atas ni, yang tak timbang. Kemudian dipanggil dulu para nabi, nabi-nabi dulu, rasul. Rasul pertama yang dipanggil ialah Nuh alaihissalam. Kemudian panggil rasul-rasul lain yang ulul azmi. Nabi Musa dipanggil, Nabi Isa dipanggil, Ibrahim dipanggil dan ditimbang amalan dia. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim dipanggil. Tampil ke depan, wahai Ibrahim. Apakah kamu melaksanakan tanggungjawab kamu sebagai seorang rasul? Allah Maha mengetahui. Tetapi Allah nak namakan mahsyar sebagai Yaumul Adl, hari keadilan. Rasul-rasul ulul azmi dipanggil, lalu diselak satu persatu buku dia. Kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Habis timbang, lalu terangkatlah tangan kanan atau tangan kiri. Apabila terangkat, bukan kita angkat, tangan tu terangkat. Apabila terangkat tangan kanan, maka ketahuilah kamu insya-Allah ahli syurga. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Macam pernah dengar je ayat tu, juzuk amma. Fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Tu ayat orang yang tangan kanan dia terangkat untuk mengambil keputusan hidup, sama ada menjadi warga negara syurga ataupun menjadi warga negara neraka selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Tidak ada negeri yang ketiga di mahsyar, tidak ada negeri yang ketiga dan pilihan yang ketiga di akhirat. Dua saja, sama ada kamu menjadi mulia di syurga ataupun hina dan sakit sengsara di neraka. Kita tak boleh angkat lepas pada timbang tu, bukan kita seronok-seronok angkat tangan kanan, seronok-seronok angkat tangan kiri, tidak. Allah akan menggerakkan tangan kanan naik, dia pun ambil. Tuan-tuan bayang tengok waktu tu, berapa juta tahun waktu tu sedang menunggu untuk ditimbang, sedang menunggu, kemudian menunggu, kemudian menunggu, kemudian nama tuan-tuan dipanggil. Apabila dipanggil, disemak setiap hari, per saat, per jam, apa yang kamu lakukan. Akhirnya dapat putusan ahli syurga. Tuan-tuan nak buat apa waktu tu? Setentunya kita melompat kegembiraan. Maka itulah yang diceritakan oleh Allah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Cuba balik tengok ngak ayat tu. Apa maksud dia? Subhanallah. Allah Ta'ala sebut lepas habis timbang, dia pun ambil keputusan itu dengan tangan kanannya. Punyalah seronok, dia pun kembali kepada ahli keluarganya yang sedang menunggu di Telaga Kautsar dalam keadaan yang penuh kegembiraan. Berpeluk-peluk ayah tengok anak dia main bawa buku dengan tangan kanan. Berpeluk-pelukan, kegembiraan bercampur baur dengan kesedihan apabila seorang ibu melihat anak dia datang juga membawa buku dengan tangan kanan. Ahli syurga juga alhamdulillah. Kemudian yang angkat tangan kiri, bukan dia angkat,
diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kirinya. Tuhan angkat. Habis timbang amalan dia, tangan kiri dia terangkat. Kiri macam mana ustaz? Kiri yang tuan-tuan tengok pada malam ni kanan saya, ni kiri saya. Tuan-tuan renung tangan kanan tuan-tuan, tangan kanan itulah yang akan diangkat nanti untuk menerima buku amalan. Bukan pinjam tangan orang lain. Kita dibangkitkan di mahsyar dengan rupa bentuk yang sama, tubuh badan yang sama, berat yang sama, orang yang sama, tuan yang sama, ruh yang sama. Nak bagi faham ni, nak bagi jelas. Oh, baru kita faham. Subhanallah. Pakat tengok. Yang apabila tangan kiri dia terangkat, ketahuilah, wal'iyadzubillah, nas'alullah as-salamah, ketahuilah bahawa dia ahli neraka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, dan adapun yang mengangkat untuk menerima buku amalan ataupun keputusan dengan tangan kiri. Shimal, tangan kiri. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ketika itu mereka tahu bahawasanya mereka ahli neraka, kerana ketika itu mereka dan penduduk mahsyar kesemuanya telah melihat neraka jahanam. Ahli mahsyar tengok tak neraka jahanam? Tengok. Tuan-tuan dan diri saya sendiri, kesemua kita. Sebab tu dalam mukadimah tadi saya sebut, kalaupun kita tak masuk dalam neraka, insya-Allah kita tetap akan melihat neraka jahanam. Juzuk Ammar juga. Waji'a yawma idzim bi jahannam. Surah apa tu? Wal Fajr kot. Tak ingat dah saya pun. Tapi hafal. Waji'a yawma idzim bi jahannam, dan didatangkan pada hari itu neraka jahanam. Hari itu hari apa? Hari mahsyar. Maka dengan itu seluruh penduduk mahsyar akan melihat neraka jahanam walaupun mereka ahli syurga. Innaha tarmi bisyararin kal qasar, kata Allah. Ketika mereka semua berdiri di mahsyar, mereka melihat letusan-letusan daripada perut neraka jahanam yang terpancar daripada dalam neraka jahanam, letusan-letusan yang berwarna hitam gelap gelita. Kerana api neraka jahanam itu gelap, maka letusan yang dipancar dan diletuskan itu gelap. Allah Ta'ala sebut satu letusan itu besarnya seperti sebuah istana. Sekali dia meletup naik tu, yang macam bunga api tu, ketika menghuraikan ayat Al-Quran ini, Nabi kata bahkan sebesar sebuah bandaraya ataupun sebesar sebuah negeri. Yang tu baru letusan dia, bukan dalam neraka jahanam lagi. Baru yang merecik. Orang Kedah kata hak merecik baru. Apabila neraka jahanam diheret oleh pasukan malaikat, malaikat bukan heret macam orang, malaikat heret nak bawa mai ke mahsyar. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan didatangkan pada hari itu neraka jahanam. Apa maksud didatangkan? Para malaikat yang ramai bawa neraka jahanam heret mai ke mahsyar untuk dilihat oleh penduduk mahsyar. Apabila sampai 500 tahun sebelum sampai ke mahsyar, mereka mendengar suara jahanam, lalu rebah penduduk di mahsyar. Lima tahun perjalanan. Ayat mana? Nak dengar ayat mana dalam Al-Quran?
idza ra'athum min makadin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Imam As-Suddi kata, salah seorang mufassir, dia kata 100 tahun sebelum Jahannam itu sampai, mereka sudah mendengar suara bakaran api di dalam neraka Jahannam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Besar sangat ke orang manusia ni, besar sangat ke? Kalaupun dia jadi Perdana Menteri 8 kali, besar sangat ke orang tu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baru suara dia, daripada jarak, Imam Qurtubi kata jarak 500 tahun, Al-Imam As-Suddi kata bukan 500, 100 tahun. 100 tahun perjalanan jarak dia tak sampai lagi, sudah kedengaran taghayyudan wa zafira, suara dia. Tuan-tuan pernah duduk depan rumah besar terbakar, dia bunyi api. Bangunan besar terbakar, bunyi api dia. 100 meter rasa bahang, 100 meter rasa bahang. Yang tu baru rumah 3 tingkat. 100 meter rasa bahang. Sebab itulah setiap hari Nabi mengajar kita, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Hak tangan kiri tadi, benda apa yang dia nak sebut bila mana tangan kiri dia terangkat? Malam ni kita buka dengar. Kiamat tak sampai lagi, Israfil tak tiup sangkakala lagi, mati pun tak lagi. Malam ni kita dengar, apabila satu orang yang tangan kiri dia terangkat, apa yang akan berlaku dekat dia? Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia pun kata, celakalah diri aku kalaulah tak ada kitab-kitab ni. Kitab tu buku amalan. Walam adri ma hisabiyah. Kalaulah tak ada timbang-timbang ni, timbang habis lagi, bahagian dia habis dah. Tangan apa yang naik? Tangan kiri dia yang naik. Kemana dia ni nak pi? Dia ahli neraka Jahannam. Benda apa nak keluar di mulut dia? Ni dia Allah Ta'ala cerita, siap-siap. Walam adri ma hisabiyah. Kalaulah tak ada semua-semua ni, aku tak tahu tentang perhitungan ini. Ya laitaha kanatil qadiyah. Kalaulah dulu tidak ada hari kebangkitan. Ma aghna anni maliyah. Dia pandang ke kanan, Allah tunjuk harta dia, bagi nampak. Dia kata sekupang pun tak boleh pakai. Allah tunjuk lepas mati tertinggal 170,000, tak ada guna pun, mati 170,000 duduk dalam bank. Waktu tu Tuhan akan tunjuk dekat dia, dia akan kata ma aghna anni maliyah, sekupang tak boleh pakai. Waktu hidup tak mau sedekah, waktu hidup tak mau buah dalam tabung, waktu hidup tak mau bagi orang miskin makan. Bila dah mati angkat tangan kiri baru kata ma aghna anni maliyah. Ini ucapan bakal ahli neraka, wal iyadzu billah. Semua ahli neraka akan berucap dengan ucapan ni, ma aghna anni maliyah. Tak guna sesin pun duit yang aku tinggal dulu. Halaka anni sultaniyah. Tak guna satu jawatan pun yang aku pegang dulu. Dulu jadi menteri besar, dulu pernah jadi menteri, dulu pernah jadi exco, dulu pernah jadi sultan, dulu pernah jadi presiden. Satu jawatan pun tak boleh pakai. Bila dia ni nak sebut, bila mana tangan kiri dia terangkat, ingat orang yang ada jawatan. Sebesar apapun jawatan kamu, takkan membantu kamu untuk masuk ke dalam syurga.
Hari ini kamu berjalan dengan kapet kuning, dengan kapet merah, dengan kapet biru. Satu hari nanti bila tangan kiri kamu yang diangkat, kamu akan sebut halaka anni sultaniyah. Ini ayat Quran, dan Allah cerita apa yang akan berlaku di mahsyar. Khudhuhu faghulluh. Lalu Allah Ta'ala pun berkata, ambil dia beramai-ramai. Kenapa ramai? Sebab nak heret kawan ini malaikat yang ramai. Thummal jahima sallu. Pergi salai dia di dalam neraka jahim. Allah sebut perkataan salai, tuan. Bukan duduk tengah padang pasir. Sallu, pergi salai dia di dalam neraka jahannam. Golek ni. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an faslukuh. Kemudian tubuh dia ditukar. Dengar ni tuan. Tubuh neraka, ahli neraka jahannam, mereka yang akan dimasukkan ke dalam syurga akan ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi muka-muka yang tampan. Yang ni ahli syurga. Tuan-tuan dengar cerita syurga, tuan-tuan takkan teringin dengan bangkai dunia ini. Tuan-tuan tak teringin, insya-Allah. Kerapkan mendengar tentang perihal syurga. Tuan-tuan akan tinggalkan bangkai ini kepada orang yang mengejar dan menjinjingnya sahaja. Hak nak gila pangkat, silakan. Hak nak berebut duit dunia, silakan. Kamu nak berebut kemasyhuran, silakan. Ahli syurga diubah oleh Allah. Tinggi mereka menjadi 60 hasta. Lebih kurang 2 hasta semeter. 60 hasta 30 meter. Tiang ni berapa? Tanya AJK masjid, dia tahu tak? Tiang ni berapa, Tok Imam? Tak tahu. Berapa meter tiang ni? 10 ada tak? Tanya api semua lah. Takkan tak tahu ni berapa meter ni. 15 kot. Ahli syurga 60 hasta. Semua ahli syurga. Sak. Ahli neraka gigi dia saja setinggi bukit Uhud. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Faham tak ni? Ahli syurga tinggi tubuh, kepala sampai ke kaki 60 hasta, 30 meter. Ahli neraka gigi saja tinggi bukit Uhud. Kami tak tahu Ustaz bukit Uhud tinggi mana. Bukit Uhud lebih kurang 1000 meter, 1 kilometer bukit Uhud. Gigi ahli neraka saja tinggi dia 1000 meter, 1 kilometer. Gigi penduduk neraka, wal'iyadzubillah. Tak faham juga, tak boleh bayang. Tuan-tuan tengok KLCC, 2 kali KLCC, yang itulah gigi penduduk neraka Jahannam. Senang. Maksudnya badan dia Ustaz, gigi penduduk neraka Jahannam 2 kali KLCC. Lebih kurang. Maksudnya badan dia Ustaz, badan dia daripada bahu kanan ke bahu kiri. Yang ni hadis nah, bukan saya anggar. Saya tak baca hadis ni. Kalau baca lagi panjang. Bahu kanan sampai bahu kiri penduduk neraka Jahannam, mana-mana neraka sama aja. Kanan sampai ke kiri masiratu 3 ayyam lirakibil musri'. Ni Nabi sebut. Yang tu teks Nabi. Hak saya sebut tak Ustaz? Tu saya baca hadis dia tu. Bau kanan nak pi ke bau kiri, lebang bau penduduk neraka Jahannam
seperti mana 3 hari penunggang kuda yang berjalan, yang menunggang 3 hari. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Adakah kerana neraka lebih luas daripada syurga? Tidak. Bismillah. Alhamdulillah. Adakah kerana neraka lebih luas maka penduduk dia lebih besar daripada syurga? Tidak. Kenapa penduduk neraka tubuhnya sangat besar? Jawapan dia kerana dia macam ni. Kalau tuan-tuan terbakar sebelah tangan dengan terbakar satu badan, hak mana sakit lagi? Terbakar satu badan lagi sakit. Sebab apa? Sebab lebih banyak kulit yang dibakar, lebih banyak kawasan kulit yang merasakan kebakaran. Maka selagi luas kawasan kulit yang merasakan sakit bakar, maka lebih sakitlah dan tersiksa orang itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan penduduk dalam neraka kesemuanya besar. Bahu kanan nak pi ke bahu kiri, jarak bahu kanan ke bahu kiri penduduk neraka seperti mana seorang penunggang kuda yang laju selama 3 hari. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila penduduk neraka mengangkat tangan kiri dia, Allah Ta'ala arah para malaikat, khudhuhu faghulluh, ambil dia, bawa, thummal jahima salluh, disalai dalam neraka jahim, dibawa dengan rantai besi. Rantai itu 70 hasta, tetapi 70 hasta akhirat, kata para ulama tafsir, 70 hasta tadi perjalanan lebih kurang 1000 kilometer. Ahli neraka ni, kita dengar ni bukan untuk masuk neraka. Kita dengar pada malam ini supaya kesemua orang buat persiapan untuk jauhkan diri daripada dosa, jauhkan diri daripada mengambil harta orang dan hak orang, jauhkan diri daripada menyebut dan membuka aib orang, jauhkan diri daripada mengumpat dan menyebut keburukan orang. Ni semua hak orang. Hati-hati. Lagi orang tu tak maaf, tidak dimaafkan. Allah takkan maafkan sehinggalah Tuhan yang dikutuk itu memaafkan. Hati-hati ya. Dosa dengan orang hati-hati. Dosa dengan Allah, bertaubat sekelip mata dengan taubat nasuha, Allah ampunkan. Tapi kalau dosa dengan orang, lagi orang tu tak ampun, Allah tidak akan ampunkan. Maksudnya nanti di masa kena pi tanya orang tu, Ustaz, kena pi minta dengan orang tu. Dengan berapa ramai kita berbohong, dengan berapa ramai kita mengumpat, dengan berapa ramai orang kita tabuk fitnah dekat dia, berapa ramai kita buka aib satu-satu orang. Tu semua tu, nampak tak dosa-dosa dengan orang? Hati-hati. Hati-hati. Saya sekali dan kita semua. Panjang besi tu tuan-tuan, besi, rantai besi, lepas Allah Ta'ala ubah rupa bentuk orang ahli neraka ni, malaikat pun buat mai rantai besi, panjang dia lebih kurang 1000 km. Dalam hadis sebut perjalanan daripada satu tempat ke satu tempat, jauh dia lebih kurang 1000 km besi itu. Lalu besi itu dimasukkan ke dalam dubur ahli neraka. Ni sebelum masuk neraka. Lalu besi yang panas itu dimasukkan ke dalam dubur ahli neraka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Laki saja kau Ustaz, sekali perempuan sama. Penduduk neraka di kalangan perempuan pun sama.
Orang perempuan hati-hati. Nabi Isra' Mi'raj, Nabi masuk dalam neraka, Nabi tengok kebanyakan penduduknya adalah wanita. Kebanyakan dosa yang dilakukan adalah berkaitan dengan aurat dan juga tanggungjawab kepada suami. Tuan-tuan tengok dua benda tu, aurat dengan suami, hampir 90% wanita gagal. Dia elok tang aurat, dengan suami fail. Dia elok tang suami, layan makan semua elok, bersih rumah semua elok, bela anak elok. Tang aurat pula seluar ketat, tudung tak pakai. Nabi kata, aku melihat kebanyakan ahli neraka itu adalah wanita. Hati-hati. Bukan orang lelaki tak ada nak duk pakai duk apa, urut dada lega. Dia ni lega. Dia mungkinlah kita boleh sebut 6 wanita, 4 lelaki-lelaki. Tetap ada orang lelaki. Kalaupun tak tepat yang tu, kita kata kalau 100 orang perempuan, 90 lelaki-lelaki. Bukan yang beza maksudnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Besi itu dimasukkan ke dalam dubur. Besi itu besi yang panas. Tuan-tuan nak percaya ke tak percaya ke, Allah cerita dalam Quran. Ikutlah. Untung orang Islam, untung umat Nabi Muhammad yang Islam, dia dengar dulu cerita ni. Alhamdulillah. Masuk dalam dubur, dikeluarkan ke mulut. Subhanallah. Tuan-tuan nak try ke? Kita nak try ke di mahsyar? Tiap-tiap ahli neraka sebelum diseret oleh para malaikat Zabaniyah. Cak gibuh nama anak pula. Warok terlajak pula. Zabaniyah, ni dia ni. Zabaniyah ni pekerja-pekerja di kalangan malaikat di dalam neraka yang diketuai oleh malaikat Malik. Malaikat Malik yang paling besar, yang paling garang, yang tidak pernah senyum semenjak diciptakan sampai hari ini. Malaikat Zabaniyah mai pegang kita, depa ramai, dia pegang, dia ambil besi tu, besi rantai tadi ni, dia jolok masuk ke lubang dubur kita dan keluarkan ke mulut kita. Kalau tuan-tuan tanya saya macam mana rasa ketika itu, tuan-tuan boleh bayang pada malam ni, kalau dimasukkan besi itu daripada dubur kita keluar ke mulut, macam mana rasa sakit dia. Kalau tuan-tuan nak tanya saya macam mana rasa dia ustaz, seperti mana malam ni tuan-tuan dimasukkan, macam tu rasa sakit dia. Mahsyar bukan alam mimpi. Mahsyar ialah satu alam yang tubuh kita macam yang kita tengok malam ni. Tuan-tuan pegang boleh kena. Tuan-tuan sentuh pipi tuan-tuan di mahsyar nanti sama macam tuan-tuan sentuh malam ni. Kuku tuan-tuan yang tuan-tuan tengok malam ni, kuku tu lah di mahsyar. Masuk daripada dubur, keluar ke mulut, lalu diheret. Khudhuhu faghullu. Allah Ta'ala kata, heret dia. Subhanallah. Sebab apa heret dia? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Kerana dulu ketika mereka hidup di dunia, mereka tidak percayakan dengan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah. Mereka tidak beriman dengan Allah. Mereka tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah. Tak percaya. Ayat kedua ni tuan-tuan dengar elok. Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
mereka tidak pernah memberikan harta zakat ataupun sedekah ataupun memberi makan kepada orang miskin. Dengar semua orang yang ada duit, termasuk saya yang bercakap, kesemua setiap ringgit yang diberikan oleh Allah itu adalah amanah untuk diagihkan dan diberikan, dikongsikan bersama orang-orang miskin yang ada di keliling kita. Kita ada gaji 6,000, kita ada gaji 3,000, kita ada gaji 19,000, kita ada gaji 34,000 sebulan, kita ada gaji 200,000 sebulan. Ini bukan contoh, ini betul. Yang bergaji 400,000 sebulan, yang gaji 800,000 sebulan, ini bukan contoh, ini betul. Yang bergaji 1 juta sebulan, yang berpendapatan 2 juta sebulan, ketahuilah duit itu bukan milik kamu. Allah parking di dalam poket kamu untuk melihat apakah kamu keluarkan ataupun kamu guna untuk diri kamu sahaja. Ini saya bagi tahu supaya nanti saya tidak disoal oleh Allah. Seandainya semua orang kaya mengeluarkan zakat, maka tidak akan berbaki seorang pun miskin di satu daerah itu. Ini kaedah, bukan hadis, tapi kaedah yang ulama ambil daripada hadis Nabi. Seandainya kesemua orang kaya mengeluarkan zakat dan sedekah, maka tidak akan berbaki seorang pun miskin di kawasan itu. Takkan ada. Itu tajuk sedekah, tajuk zakat. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Dan si ahli neraka tadi, dia tidak ada saudara mara yang merupakan ahli syurga, ataupun dia tidak ada kawan yang merupakan ahli syurga. Pasal apa Allah sebut dia ni tak ada kawan? Ni tajuk best berkaitan dengan neraka. Kenapa ayat ini Allah Ta'ala sebut dia ni pasal apa dia masuk neraka ni? Pasal apa dia akan duduk lama dalam neraka? Pasal dia ni tak ada kawan yang boleh mengeluarkan dia daripada syurga. Kata para ulama, siapa yang ada kawan orang yang soleh, maka orang soleh tu bila duduk dalam syurga, dia akan cari kawan dia. Dia akan cari kawan dia, dia akan tanya di mana aku kenal dulu ni, Fulan bin Fulan, mana dia? Tak pernah selisih dalam syurga, tak pernah nampak rumah dia dalam syurga. Dulu dia main ceramah agama sekali dengan kita, dulu dia semayang sekali dengan kita, dulu dia berjuang sekali dengan kita, dia buka puasa sunat sekali dengan kita, dia main tarawih tadarus dengan Quran sekali dengan kita. Kenapa dia tak masuk syurga? Lalu kawan-kawan yang ahli syurga ni tuan-tuan pakat berpakat, ya Allah, Fulan bin Fulan dulu beribadah denganmu, dengan bersama kami, tapi hari ini dia masuk neraka. Wahai Allah, izinkan kami memberi syafaat kepada Fulan bin Fulan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kawan-kawan yang soleh ini, dengar ni tuan-tuan, pada hari kematian kita akan mai kawan-kawan kita. Kalau kaki mengai, hari kematian dia penuh dengan geng-geng joran mai. Saya tak kata geng joran tak bagus, saya nak buat contoh. Kalau tentera yang meninggal pada hari kematian dia, bas tentera datang, ramai tentera. Kalau jururawat yang meninggal pada hari kematian dia, 30-40 orang jururawat mai. Kalau orang itu adalah orang masjid, kalau dia adalah orang alim, dia adalah ulama, dia adalah hafiz Quran, maka hari kematian dia kita tengok ratusan para ulama datang, ratusan ahli Quran datang untuk memberi syafaat waktu mati. Maka perbanyakkan kawan soleh, perbanyakkan kawan soleh. Dengar tok guru besar-besar mai bagi tahu kat AJK, saya nak jemput tok guru tu mai rumah saya makan. Tok guru bukan kami, kami ni ustaz kecil-kecilan, tak ada makna.
tuan-tuan guru yang besar, yang soleh. Dengar tok guru nak turun, tuan-tuan guru yang insya-Allah yang soleh bagi tahu kat masjid, mai rumah saya nak jamu makan. Tuan guru tu tengok ahli keluarga dia, kenal dengan ahli keluarga dia, tengok dia, maka boleh jadi yang tu sebagai syafaat kita nanti. Kerana sesungguhnya kawan-kawan yang soleh boleh memberikan syafaat, maka perbanyakkan kawan-kawan yang baik. Kadang bila orang yang tak berapa soleh ni meninggal, kita tengok pada hari dia meninggal, ramai kawan-kawan 30-40 orang, tapi semua berantai bergelang. Yang seluar pendek pun ada mai, hasbunallah wa ni'mal wakil, Melayu Islam. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk sepanjang perjalanan kehidupan dia, itulah kawan-kawan dia. Depa inilah yang mai. Bila jenazah dibawa masuk dalam masjid, seorang pun kawan-kawan hak bergelang berantai ni tak masuk dalam masjid, tunggu di luar ya. Hak isap rokok, hak pegang handphone tu saja mai sebab kawan mati. Banyakkan orang soleh, kawan-kawan di kalangan orang soleh. Bila selesai ahli neraka masuk neraka, ahli syurga masuk syurga, ke 10 lah, habis lah, tak ada masuk baru duduk di luar neraka ni tuan-tuan, ni baru duduk di luar. Saya tak ada masuk semua ni untuk menjelajahi neraka, masuk sat saja tuan-tuan. Saya duduk masuk seronok pula. Apabila selesai penduduk syurga pakat pergi berjalan, pakat duduk berjalan dah, duduk berjalan ni. Penduduk neraka pakat duduk berjalan, tak berjalan, pakat diheret pergi masuk, semua nak masuk dalam neraka, nak humban masuk dalam neraka. Satu orang malaikat akan berdiri di tengah-tengah mahsyar yang luas. Malaikat ni akan sebut, ya ahlal jannati khulud. Tuan-tuan akan dengar ayat ni nanti, saya akan dengar ayat ni nanti di mahsyar, kerana ini adalah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ni akan berdiri di tengah-tengah mahsyar, dia akan sebut kepada penduduk syurga hak belah kanan, dia kata, ya ahlal jannati khulud, wahai penduduk syurga selama-lamanya. Lalu dia berpaling ke sebelah kiri, dia kata, ya ahlan nar khulud, wahai penduduk neraka selama-lamanya. Habis. Hidup tak, mati tak? Yang tu penduduk neraka. Penduduk syurga hidup, penduduk neraka hidup tak, mati tak? Sebab apa? Sebab dibakar. Nak hidup tak dan, nak mati tak dan. Sakit. La yamutu fiha wa la yahya, qad aflaha man tazakka wa dhakara asma rabbi fasalla. La yamutu fiha wa la yahya, qad aflaha man, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati dan tidak hidup. Mati tak, hidup tak. Ayat apa tu? Ayat keadaan penduduk neraka. Sebelum ditimbang penduduk syurga, sebelum ditimbang penduduk neraka, sebelum ditimbang penduduk mahsyar, Allah panggil Nabi Adam alaihissalam, ya Adam, labbaika rabbi labbaik, ya wahai Allah. Waktu tu tinggi kita macam tinggi malam ni, tak siapa pun tak ubah lagi. Nabi Adam saja tinggi dia 60 hasta, dia tinggi. Dia pun berdiri di mahsyar. Semua penduduk mahsyar tengok Nabi Adam 60 hasta tinggi dia.
Allah Ta'ala panggil Nabi Adam bukan untuk ditimbang. Allah Ta'ala panggil Nabi Adam, ya Adam akhrij ba'than nar. Wahai Adam, keluarkan, asingkan penduduk neraka. Ni hadis sahih. Tuan-tuan bayangkan dalam masjid ni ada 1000 orang. Allah panggil Nabi Adam sebelum ditimbang ataupun selepas habis ditimbang. Lepas habis ditimbang, wahai Adam, asingkan anak cucu cicit kamu yang mana ahli syurga, yang mana ahli neraka. Lalu kata Nabi SAW, Nabi Adam pun asingkan. Daripada 1000 orang, setiap 1000 orang satu ahli syurga. Dengar tuan-tuan. Lalu Nabi Adam asingkan penduduk mahsyar daripada setiap 1000 orang. Ni tuan-tuan yang dalam ni masjid ni, termasuk saya. Daripada 1000 orang, Nabi Adam pun ambil seorang. Siapa seorang tu? Dia saja ahli syurga. Yang itulah nisbah ahli syurga. Tuan-tuan nak bagi mudah faham hari ini, nisbah ahli syurga hari ini ada 7 bilion orang. 7 bilion orang, 5 bilion tak Islam. 5 bilion tak pernah sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua ni mana? Neraka. Tu berapa peratus dah? 7 bilion, 5 bilion tak Islam. Berapa peratus dah? Nak bagi faham ni? 70% kita kata. Lebih kurang lah. 2 bilion Islam. Tuan-tuan, hari ini ada 2 bilion orang Islam. Berapa yang semayang? Saya sebut semayang ya. Saya tak sebut zina, saya tak sebut arak lagi. Saya sebut semayang ya. 2 bilion orang Islam, berapa yang semayang? Saya nak jawab kat tuan-tuan. Saya nak jawab tuan-tuan, bagi tuan-tuan faham. Di Malaysia 80% orang Islam di Malaysia tak semayang. Paling tinggi kajian dibuat 75% tak semayang. Minimum. Ada kemungkinan tak 60? Tak ada kemungkinan. Sebab paling minimum 75 yang tak semayang di Malaysia. Baki berapa? Ada 2 bilion tu agak-agak berapa? Ahli neraka. Separuh ataupun lebih. Itu tak sebut lagi yang tidak tutup aurat. Tolak pula yang tak tutup aurat. Makin lama makin ramai. Tengok dalam TV, makin lama makin ramai yang bertudung ke, makin ramai yang free hair. Lagi ramai. Artis terutamanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Penduduk kesemua mereka muka hitam legam. Di mahsyar, tuan-tuan toleh belah kanan, tuan-tuan tengok muka hitam legam. Ketahuilah itu bakal ahli neraka. Wal-'iyadzu billah. Allah sebut dalam Quran, ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'an minal laili mudlima. Muka mereka menjadi hitam pekat seperti mana malam yang gelap gelita. Muka Allah pun tukar jadi besar. Penduduk neraka ditukar jadi besar. Bau kanan nak pergi bau kiri 3 hari perjalanan naik kuda. Punya lebar, punya besar. Gigi saja lebih kurang 1000 meter, 1 kilometer gigi. Masuk, semua pakat dihumban, masuk. Berimpunlah penduduk neraka jahanam 3 makhluk. Dengar tuan, 3 makhluk. Yang pertama manusia, yang kedua jin, yang ketiga syaitan dan iblis. Iblis sekong Iblis makhluk ni sekong aja.
Dia tak ada tuan-tuan nak mengaku saya iblis juga. Jangan. Iblis ekor anak dia dipanggil syaitan. Semua anak iblis dipanggil syaitan. Anak dia sangat banyak. Anak dia dipanggil syaitan. Setelah penduduk neraka dihumban tiga makhluk. Neraka Allah Ta'ala cipta dia gaung. Luas ada ustaz, luas tak payah terbayanglah keluasan. Saya cerita tuan-tuan macam ni. Tuan-tuan nak tahu betapa luas, betapa dalamnya neraka Jahannam. Negara yang nama neraka ini Allah Ta'ala cipta dia menjunam ke bawah. Negara yang nama neraka ini Allah Ta'ala cipta dia hitam dan panas, gelap dan panas. Neraka yang Allah Ta'ala ciptakan ini, kedudukan dia ataupun bumi itu kesemuanya membawah. Sehingga kan pada satu hari Nabi dengan sahabat mendengar bunyi dentuman yang kuat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bunyi apakah dentuman yang kuat? Nabi pun jawab, wahai para sahabat, bunyi dentuman yang kuat itu adalah seketul batu besar yang dilemparkan daripada pinggir neraka Jahannam baru tadi jatuh di dasar neraka Jahannam. Baru tadi dilempar satu ketika dulu, kata Rasulullah, baru tadi Allah perdengarkan kepada kalian para sahabat, dengar dengan telinga mereka. Nabi kata batu tu baru jatuh tadi, dulu dibaling. Tuan-tuan boleh bayang betapa dalamnya neraka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sanggup duduk ke sehari? Sanggup duduk ke sehari? Tak sanggup. Sehari kita tak sanggup. As'alullah as-salamah. Bila dibuang, dilontar, dihumban, tiga makhluk ni, manusia, malaikat tak ada. Malaikat petugas Zabaniyah. Manusia, jin, syaitan dan iblis. Tiga lah, syaitan dengan iblis sekali. Pasal apa saya kata jin dengan syaitan ni asing? Pasal jin ada yang beriman dan masuk syurga. Ada tak syaitan beriman? Tak ada. Berapa jumlah syaitan yang beriman? Kosong. Semua masuk dalam neraka. Bila kesemua masuk dalam neraka, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan apa berlaku pada hari pertama berada dalam neraka. Saya berhenti 5 minit ke saya berhenti? Lewat dah 10 lebih dah. Tak habis pun buat macam mana? Dapat banyak dah maklumat. Dah no? Hari pertama yang apa yang berlaku di dalam neraka. Ni tuan-tuan nak dengar Allah cerita dalam Quran. Setelah kesemua jin yang jahat, yang kafir dihumbankan ke dalam neraka, manusia-manusia yang jahat, kafir dan fasik, munafik dihumbankan ke dalam neraka, keseluruhan syaitan dihumban masuk dalam neraka, kesemuanya membontoti iblis laknatullahi alaih. Kesemuanya mengekori iblis di dalam neraka. Kesemuanya memaki hamun iblis di dalam neraka. Kesemuanya menyalah-nyalahkan iblis. Hang punya pasal menyesatkan kami ketika di dunia dulu. Kesemua mengeluarkan maki-makian di dalam neraka, menyalahkan iblis, memaki iblis, membontoti iblis. Ini yang berlaku tuan. Sampailah bila keseluruhan penduduk neraka duk salahkan dia. Ini hari pertama. Ikut iblis, menyalahkan iblis, memaki hamun iblis. Iblis pun duduk di satu tempat yang tinggi. Maka berlakulah khutbah iblis di dalam neraka. Apa isi kandungan khutbah itu? Diceritakan oleh Allah secara detail di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq
Lalu bercakap, berpidato dan berkata-katalah iblis untuk kali pertama dan kali terakhir kepada pengikut-pengikut setia beliau yang sentiasa mengikuti arahan dan nasihat beliau di atas muka bumi Allah. Dia cakap apa? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya kesemua yang kamu dengar dahulu daripada utusan-utusan Allah itu benar. Apa yang para nabi dan para rasul tinggalkan itu benar. Apa yang rasul cakap tutup aurat itu wajib itu benar. Apa yang para rasul cakap riba itu haram itu benar. Apa yang para rasul bagi tahu taat kepada suami itu benar. Apa yang para rasul sampaikan itu benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Apa yang aku janjikan itu, maka kesemuanya itu adalah palsu. Waktu tu iblis baru bagi tahu. Terlambat ke? Belum terlambat. Kita masih hidup di atas muka bumi Allah. Kemudian iblis menyambung. Tuan-tuan tengok. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Ketahuilah. Tuan-tuan dengar Ketahuilah wahai semua penduduk neraka Jahannam. Ketika itu, khutbah ketika itu. Ketahuilah wahai kesemua penduduk neraka Jahannam, aku tidak mampu, tidak ada kuasa ke atas kalian ketika hidup di dunia dulu ni. Hari ni, malam ni, iblis tak boleh angkat kita tinggi-tinggi. Dia lepas 200 meter, 300 meter, bunuh kita. Iblis tak boleh untuk mengangkat pedang dan parang untuk menetak bahu dan leher kita. Iblis tak pernah pun mengheret tangan kita untuk kita masuk ke dalam disko. Iblis tidak pernah merentak pakaian kita untuk dikoyak-koyakkan untuk kita tidak menutup aurat. Kata iblis, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku tak ada kuasa pun dulu untuk memaksa kalian melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Illa an da'autukum fastajabtum li. Kata iblis, ketika itu aku hanya membisikkan kepada kalian, tak payahlah tutup aurat lagi, tak payahlah pakai tudung lagi, baru umur 24. Tak payahlah bayar zakat, nanti duit kamu kerugian, duit kamu jadi sikit, tak payah buat keluar zakat. Aku hanya mampu bisik ketika itu. Kalau nak beli kereta, nak beli rumah, guna bank konvensional yang ada riba, aku hanya bisik, tapi kamu ikut. Aku yang bisik, kata iblis ketika itu, ambil ke semua harta ni sebab kamu anak sulung. Mereka tak kerti apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata iblis, aku yang bisikkan kepada kamu, jangan bayar utang. Biar pilah kat dia, dia pun kaya. Hak hang hutang takat 1,200 tu tak jejah pun duit dia. Aku hanya boleh bisik. Fastajabtum li. Kamu buat siapa yang suruh? Kenapa kalian menjawab dugaan dan godaan aku? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan aku pada hari ini, salahkan diri-diri kamu, kata iblis. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tak boleh paksa kamu pun waktu tu. Aku tak paksa, aku bisik saja. Dan kamu pun tak boleh paksa aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Hari ini aku berlepas daripada apa yang kamu buat. Ketika tu, innadh zalimina lahum adzabun alim. Maka Allah pun sebut, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu bagi mereka azab yang pedih, azab yang pedih. Neraka dibakar 1000 tahun berwarna merah. Kemudian neraka dibakar lagi 1000 tahun bertukar menjadi putih. Kemudian neraka dibakar menjadi hitam sampailah malam ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau tuan-tuan tanya malam ni neraka ada ke tak ada lagi, jawapan dia sudah ada. Neraka yang luas itu sudah pun ada. Api telah pun dihidupkan belum Ustaz dalam neraka? Api telah pun dihidupkan.
Kalau tuan-tuan tanya kat saya pada malam ni bagaimana keadaan dan warna dalam neraka, saya boleh jawab kepada tuan-tuan, keadaannya gelap gelita. Dia gelap bukan sebab dia bergaung jauh ke dalam, tetapi neraka itu gelap kerana warna apinya gelap, berada pada puncak kepanasan. Seandainya api daripada neraka Jahannam jatuh sebesar lubang jarum di atas muka bumi Allah, la ahraqa man fil ardi jami'a, maka akan terbakar seluruh penduduk bumi ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar mana tuan-tuan? Api neraka kalau jatuh besar lubang jarum, jatuh atas muka bumi Allah, besar tu je. La ahraqa man fil ardi jami'a, seluruh penduduk dunia akan terbakar. Akhir sekali saya sebut kepada tuan-tuan, Nabi sebut ada satu orang yang paling kaya di atas muka bumi Allah, yang paling masyhur atas muka bumi Allah, yang paling senang atas muka bumi Allah. Allah ambil dia di padang mahsyar. Ni ada ni, Allah ambil dia di padang mahsyar, kemudian Allah celupkan lelaki ini ke dalam neraka sesaat saja. Saatnya celup buat naik, kemudian bagi elok balik. Lalu Allah tanya dia, dulu berapa lama kamu mendapatkan nikmat hidup, kemasyhuran, kekayaan? Dia paling kaya, dia paling masyhur, dia paling senang. Allah Ta'ala tanya, dulu berapa lama kamu hidup dalam keadaan senang? Hak ini jawab apa? Dia kata, satu saat pun tak ada. Bila aku hidup senang? Nabi kata, satu saat ya dicelup manusia yang paling kaya, yang paling mewah hidup di dunia, Allah Ta'ala selup sesaat je dalam neraka. Dia lupa 60 tahun kehidupan dia dulu, lupa sesaat. Lalu kata Nabi, Allah ambil manusia paling celaka, bukan jahat, celaka, susah. Lahir-lahir cacat, lepas tu susah sampai mati susah. Ambil manusia yang paling rogi ni, yang paling susah, celup dalam kehidupan syurga, bagi dia tengok syurga sesaat saja masuk, Allah Ta'ala angkat dia. Allah Ta'ala kata, dulu berapa tahun hidup susah di dunia? Dia kata, bila aku hidup susah? Dia kata, aku tak pernah hidup susah, aku senang. Kata Nabi, bayangkan tengok satu orang yang 100 tahun, 200 tahun hidup senang di dunia, sesaat Allah celup dalam syurga, lupa keseluruhan kehidupan dia di dunia yang susah dulu. Maka pakat-pakatlah kejar redha Allah, pakat-pakatlah pulun kejar syurga Allah, pakat-pakatlah menghindarkan diri kita semua, saya dan kita semua, daripada neraka dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Takat tu dulu untuk malam ni. Semoga kita semua dihimpunkan oleh Allah di dalam syurga Firdaus seperti mana kita dihimpunkan pada malam ni. Semoga kita semua, ya Allah ya Tuhan kami, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sekiranya Kau matikan kami, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah ahli keluarga kami, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, kekalkanlah iman yang telah Kau hadiahkan kepada kami pada malam ni, ya Allah. Janganlah Kau tarik nikmat iman dan Islam ini, ya Allah, daripada kehidupan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, redakanlah kami, ya Allah. Berikanlah kami kesempatan dan juga peluang untuk hidup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, muliakanlah kami di kalangan mereka yang melihat wajah-Mu, ya Allah, dalam syurga nanti. Ya Allah ya Tuhan kami, muliakanlah kami dengan mereka yang mendapat keridhaan-Mu ketika hidup dalam syurga nanti. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.